Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khabar lama tak live ni. Sahabat-sahabat saya mana yang selalu masuk live ni? Lama betul saya tak live ni. 2 minggu dengan tak live. Apa khabar? Biasa tak petang saya live. Dari 2 minggu ni memang outstation lah. Penuh dengan outstation. Ni baru hari ni baru berkesempatan untuk live balik lah. Mana yang selalu masuk saya live mana ni? Oh, lama tak live, hilang dah. Okey, alhamdulillah. So tanyalah apa khabar kan. Oktober dah masuk berapa bulan ni, 22 bulan dah masuk Oktober ni. So pada ejen-ejen hartanah ni dah berapa biji kita close bulan ni. Kan, bulan ni dah berapa biji dah kita close. So apa data yang baru ni, saya ada pergi satu training. Training ni dia ada jemput napiknya orang lah, yang cerita pasal data-data dari transaksi jual beli harta tanah. Daripada kita tengok balik data-data transaksi jual beli tanah menunjukkan apa? Peningkatan yang sangat banyak lah Effendi. Banyak sangat kau tengok peningkatan tu, banyak sangat. Saya ingat H1 daripada Januari sampai ke Jun lebih 100 bilion transaksi jual beli harta tanah yang berlaku. Banyak lah. Tahun lepas 196 bilion. Tahun ni half year saja. Hai Fendi, apa khabar? Tahun ni half year saja dah 100 bilion. So kalau kali 2 dah boleh cecah sampai ke 200 bilion lah. Maksudnya transaksi jual beli harta tanah yang cukup besar. Jadi rugi sangat-sangat pada orang yang hanya melihat saja, peluang-peluang yang ada dalam industri harta tanah lah. Sebab apa industri harta tanah ni menunjukkan satu peningkatan yang sangat drastik. Maksudnya proses transaksi jual beli terlalu banyak. Jadi adakah kita sekadar nak tengok ataupun kita juga nak ambil peluang yang ada dalam urusan jual beli harta tanah? Terima kasih Effendi. Jadi memang banyak lah. Jadi bila saya tengok balik transaksi ni banyak. Jadi saya mula panggil top agent ni lah. Saya panggil top agent ni, saya cuba menganalisa apa yang menyebabkan ejen-ejen harta tanah yang top ejen ni boleh income sampai RM10,000, RM20,000, RM30,000, RM40,000, RM1,000,000 setahun pun ada. Saya tengok apakah persamaan yang ada di antara ejen-ejen harta tanah ni. Saya cuba buat persamaan, saya cuba matchkan profil ejen-ejen harta tanah ni. Kalau kawan boleh share lah, kalau kawan boleh share apa persamaan ejen-ejen harta tanah yang berjaya, apa persamaan dia? Mungkin ada kalau ada jawapan boleh share kat saya. Jadi saya tengok ejen baru ni, saya jumpa satu ejen income dia dekat sejuta setahun. Saya cuba tanya dia, apa yang kau buat? Apa platform harta tanah yang kau guna? Macam mana kau boleh dapat income sampai sejuta, modal besar dalam marketing? Betul. Itu salah satu je Rumah Takaful, betul. Kalau kita modal kecil, dapat kecil lah.
So kalau kita jala yang kecil, ikan pun kecil lah kan. So kalau nak dapat ikan besar, kena pergi modal besar sikit lah, kapal besar, kena pergi laut dalam kan. Pergi pula tak pergi 2 hari, pergi mungkin 2 minggu untuk dapatkan hasil yang besar. Jadi modal yang besar betul. Setuju? Jadi saya tengok memang mereka ni invest dalam marketing. Diorang boleh invest dalam kadang-kadang 2,000, 3,000, 4,000. Ada yang invest 4,000 untuk dapat balik 40,000. Tapi ada juga yang invest 4,000 tak dapat apa-apa balik pun ada juga. Kan? Nama pun marketing kan. Nama pun marketing. Maksudnya bila marketing ni boleh ada, boleh dapat hasil, boleh juga tak dapat hasil kan. Jadi saya tengok balik, bila saya mengkaji ejen tanah ni, saya tengok nombor 1, mereka ni dia ada niat yang betul untuk masuk, untuk menjadi ejen hartanah. Dia ada niat dia untuk berjaya sebagai seorang ejen hartanah. Nombor 1 niat. Nombor 1, diorang ni memang ada niat yang betul lah. Jadi kalau kita tanya dari segi kenapa kau jadi ejen lah, dia boleh cakap, aku memang aku sekarang masalah kewangan yang besar lah, aku kena buat sungguh-sungguh lah. Jadi nombor 1 ejen tanah ni pertama sekali dia kata apa? Dia ada niat yang betul. First sekali dia ada niat. Ejen tanah ni kena niat. Dia kalau niat ni, saya kata selalu cakap kan, kalau niat je nak cuba, niat nak try, niat dia sekadar nak test market, tak boleh. Sebab analisa menunjukkan, tadi saya ada share tadi, lebih daripada 50% collapse. Collapse ni maksudnya apa? Karakter betul. Collapse ni apa maksudnya? Diorang ni masuk dalam industri hartanah 50%, lebih daripada 50% tak renew license. Kan nak jadi license ni kan ada rent kan, kena ada rent tag kan. Dia lah rent tag lama saya ada tak. Dia kan ada rent tag. Yang menjadi masalah ejen tanah ni, rent tag diorang tu tak ada. Diorang tak renew rent. Sebab apa tak renew? Mereka tak boleh survive lah. Jadi ejen hartanah sebenarnya niat tu kena sungguh-sungguh. Kalau niat tu betul, dia akan reflect kepada tindakan yang sungguh-sungguh. Kalau niat tu sekadar nak mencuba-cuba, tindakan kita pun akan jadi cuba-cuba je lah. Jadi nombor 1 adalah niat. Nombor 1 adalah niat. Niat kena betul-betul, kena sungguh-sungguh. Bila niat betul, baru dia akan pergi. Nombor 2 ialah dia punya tindakan dia. Baru tindakan dia tu adalah tindakan yang betul lah. Tindakan nombor 1 apa? Dari segi pengurusan masa. Banyak saya tengok ejen hartanah ni, dia nak jadi ejen hartanah, nak buat sungguh-sungguh betul, cek rumah takaful. Kalau kata nak buat main-main, tak payah, buang masa je. Jadi tu kata niat tu betul. Niat tu apa? Niat tu nak buat sungguh-sungguh, nak ubah hidup, nak bayar hutang, nak ada transformasi dalam kehidupan, nak berjaya, nak bagi anak yang terbaik, nak beli rumah, beli kereta, ikut impian kita. Niat tu kena betul. Baru tindakan tu betul. Tindakan ni, dalam tindakan, kalau ikut pengalaman saya, Cik Takaful, Kak Fendi, pengurusan masa ni selalu rent akan jadi out. Jadi bila orang datang coaching dengan saya, one to one, saya tengok balik, mereka ni pengurusan masa out. Kalau dia dulu bekerja dengan orang, boleh 9 pagi sampai 6 petang buat kerja kan. Bila kerja sendiri kadang-kadang 10 pagi sampai 11 pagi je, 10 pagi sampai 12 pagi, 12 tengah hari je, 2 jam je buat kerja. Dulu kerja 9 pagi sampai 6 petang, nak dapat gaji mungkin dulu 5,000 kan. Sekarang kata gaji nak ada 10,000, tapi kerja 2 jam dia, tak boleh lah. Jadi saya kata kalau pengurusan masa, kalau tengok dalam 7 habit, dalam jadual ketiga, macam mana kita nak menguruskan kita punya masa tu yang paling penting. Itu yang sudahnya ejen hartanah jadi apa? Jadi kelaut lah. Sebab apa? Pengurusan masa tak ada. Cuma ada cita-cita dan keinginan saja. Tapi tindakan tu tak menggambarkan keinginan yang tinggi untuk berjaya dalam ejen hartanah. Ada. Tindakan tu tak nampak pun jadi sungguh-sungguh. Dia susah, dia nak, tapi tindakan dia tak nampak yang dia betul-betul nak ubah hidup. Clear kata cakap. Faham tak maksud saya? Dia nak, dia sungguh-sungguh, dia kata dia nak berjaya, tapi tindakan dia tu tak nampak pun dia macam nak. Jadi tindakan tu mesti dari segi pengurusan masa tu. Kalau dia tak ada pengurusan masa yang bagus, dia tak boleh buat. Nombor 1, saya tengok ejen pertama dia niat. Kedua, tindakan dia. Ketiga,
dia ada mentor. Dia ada mentor ataupun dia ada coach yang guide dia. Jadi nak jadi ejen hartanah ni, kita orang baru. Kalau saya mungkin tak pandai dalam takaful, saya kena jumpa orang takaful. Tapi dah ejen hartanah ni, kalau saya dah lama dah jadi ejen hartanah, kalau orang nak belajar jadi ejen hartanah, dia jumpa saya lah. Maksudnya mesti dah ada mentor yang boleh guide dia jadi ejen hartanah. Dia datang kelas pun malas kan. Kita buat coaching tak datang. Tapi nak berjaya ni kan, kita buat kelas tak datang, kita buat coaching tak datang, kita buat offline kata offline, kita buat online nak bersemuka, bila buat online kata, macam-macam lah. Ada je alasannya. Jadi dia tak ada mentor dan coach yang untuk guide dia, tak ada. Kalau tak ada mentor dan tak ada coach yang untuk guide, memang akan ke laut lah. Siapa setuju saya cakap kan? Nombor satu, nak jadi ejen hartanah ni pertama sekali kena ada niat yang betul. Kedua, tindakan dia betul dari segi pengurusan masa. Ketiga, dia kena ada mentor. Mentor ni untuk apa? Untuk dia guide dia dan ada ilmu-ilmu hartanah yang nak memastikan dia betul-betul boleh jadi ejen hartanah yang berjaya. Nombor 4 apa? Nombor 4 orang jadi ejen hartanah ni, pertama dia kena invest. Dia kena invest apa? Invest dari segi masa dan tenaga. Masa dia kena buat lah. Kalau orang kata dulu jadi ejen hartanah ni nak masa, nak freedom, bohong je. Kalau orang cakap nak jadi ejen hartanah ni nak masa yang freedom, bukanlah. Mula-mula 5 tahun pertama tu memang kerja lagi teruk pada orang yang pada kerja sendiri. Kerja dengan orang lagi teruk kerja sendiri. Faham tak saya? Dulu 9 sampai 6 balik rumah habis dah, mana nak fikir dah. Kan? Ada apa? Tiap bulan dapat gaji. Kalau jadi ejen hartanah ni tak ada. Kena follow sungguh-sungguh lah. Kalau kita tak ada income, tak close, tak ada sale lah. Tak ada sale, tak ada income lah. Jadi ejen hartanah ni memang kena buat sungguh-sungguh. Dia tak ada masa lah. Sebab kita selalu cakap ejen hartanah ni, kita ialah process oriented dan juga result oriented. Proses tu penting. Tapi kalau kata tak berjaya jual, ke laut lah. Maksudnya terpaksa lah korek saving yang kita ada. So kata ejen hartanah ni, benda yang paling penting adalah untuk dia memang kena fokus pada result. So kalau saya tanya dengan ejen hartanah, dia dah bulan 10 dah, 22 bulan 10, berapa jumlah rumah yang kita dah jual? Kan? Kalau ejen yang mula mungkin ada kerja-kerja lain tu boleh lah. Tapi kalau ejen tu memang full time ejen. Kadang-kadang juga saya jumpa ejen-ejen, saya jumpa juga dia bawa Grab, dia bawa bawa jadi rider. Ada juga kerja macam kerja warehouse 7 minggu. Ada juga saya tengok. Sebab apa nak survive? Sebab sale tak ada. Kadang-kadang ada yang rent dia fokus 100% je. Dia tak ada lah. Macam saya lah, saya tak buat benda lain. Saya memang 100% komitmen saya adalah dalam proses jual beli hartanah lah. Dan komitmen saya daripada paling besar ialah melatih purnia hartanah. Itu memang saya punya minat lah. Kadang baru ni saya buat satu team building. Ada satu agensi panggil saya. Agensi luar lah, bukan agensi saya. Agensi luar panggil saya untuk buat team building. Saya buat di Batang Kali. Jadi one of the leader dia tanya saya, Cik Mat, kau ni training tim aku ni bukan kau dapat apa pun, kan? Kata lah, kalau segi duit memanglah dapatlah, kau bayar sikit-sikit kat aku tu dapatlah. Tapi asalnya aku nak lahirkan lebih ramai purnia hartanah. Kawan saya cakap tadi, kalau segi statistik ejen Melayu, dia kata hanya 11% saja yang sustain, dia cakap. Tu kawan saya cakap tadi lah. Ija Dayang, apa khabar? Lama saya tak live, baru live ni. Siap Miza. Johnny, apa khabar Johnny? Lama saya tak live, ni baru masuk live balik ni. Sibuk. Alhamdulillah sihat. Jadi ejen hartanah ni saya kata nombor 1 niat, nombor 2 tindakan dari segi pengurusan masa, nombor 3 kena ada mentor, nombor 4 kena invest segi masa dan tenaga. Kena invest lah. Waalaikumsalam Cik Mat. Itulah saya penuh lah Nazar. Kebetulan ada banyak sangat jemputan saya training. 2 hari lepas dengan satu agensi jemput saya, minta buat satu strategic planning. Saya buat di Batang Kali 2 hari. Bukan agensi saya pun, agensi luar. Tapi saya seronok lah Nazar, bila saya buat tu semua bagi feedback yang mula-mula datang tu tak sangka. Bila diorang balik tu dah dapat satu roh lah untuk pergi ke next level. Cik Mat lama tunggu Cik Mat live, tak maaf sangat penuh. Lepas tu baru ni ada satu organisasi yang besar lah menjemput saya juga. Diorang nak achieve satu pencapaian yang
Bilion lah. Dan last quarter ni diorang nak capai bilion. Jadi dia minta kita buat strategic planning juga dengan diorang punya team. Jadi saya dengan Dr. Azura, kita pergilah, kita ada buat strategic planning kita lah. Macam mana kita nak capai, macam mana kita nak get satu company untuk capai bilion lah, more than 2 billion lah nak capai dalam masa 3 bulan. Jadi penuh, lama khabar je rindu dengar suara Cik Mat. Alhamdulillah. Itulah Joni baru sempat hari ni bersiaran. Penuh saya punya jemputan penuh sangat. Saya dalam jemputan tu orang nampak macam jemputan, tapi dalam masa yang sama ialah cyber networking. Baru ni balik daripada Melaka dengan semua top Melaka lah. Semua top Melaka punya jabatan Ketua Menteri Melaka kita buat juga di Melaka baru ni. Penuh lah. Lepas tu balik daripada Negeri Sembilan. Jadi penuh sangat jemputan. Cuma nak live, cuma bila dah penat sangat training, kadang sehari berdiri, 2 hari jadi apa, lama tunggu sipu. Jadi lengoh dah. Ni baru dapat, alhamdulillah baru dapat nak live. Seronok, lama tak jumpa korang, nak tanya khabar. Sebab apa, baru ni saya pergi juga satu training Koharta. Jadi saya tengok dia jemput daripada Napik punya orang tu, dia present transaksi jual beli hartanah ni dia banyak sungguh-sungguh. Tahun lepas 196 bilion. Tahun ni H1, maksudnya Januari sampai Jun dah 100 bilion. Mungkin sampai Disember nanti cecah sampai 200 bilion transaksi. Sebelum tu 196 bilion, sebelum tu 179 bilion. Sebelum tu 140 lebih bilion. Jadi nak tunjukkan transaksi jual beli dia menaik. Tapi yang sedihnya bila saya tengok kawan saya share data dari segi ejen yang renew, rent yang renew ni lebih kurang dalam tak sampai 50% pun. Plus minus 50% lah yang renew. Maksudnya kalau kita ada 70,000 rent, 35,000 je yang renew. Sikit sangat. Industri sedang menunjukkan satu peningkatan yang bagus. Lepas tu kawan saya kata tadi, dia kata ejen Melayu ni tak sampai 15% pun dalam industri. Jadi transaksi besar. Tapi ejen Melayu tak ramai. Dia lebih kurang 15% je dalam industri. Plus minus 15%. Saya kata wow, ini dah jadi saya punya fardu kifayah untuk saya nak berkongsi ilmu dan nak melahirkan lebih ramai lagi ejen-ejen tanah lah. Sebab ejen tanah ni dia satu bisnes sebenarnya. Bisnes kita jual beli hartanah lah kan. Jadi memang kan ada turun naik, ada down, ada koyak, ada terlentang, ada terbang kan. Ada yang duit banyak, ada yang baru nak pick up. Tapi kalau kita ada network yang betul, kita ada sifu yang betul, kita ada agensi yang betul, kita bernaung, insyaAllah boleh. Sebab saya baru jumpa je, ada je ejen yang achieve 1 million sale, 1 million income setahun. Ada. Jadi kalau kita bercakap nak income 10,000 sebulan, 120,000 setahun, tu achievable sebenarnya. Boleh dicapai. InsyaAllah. Kalau kita betul-betul Cik Mat, hari tu pergi RRP ada 4 orang je Melayu daripada 200 orang. Betul Cik Nazar. So saya kata, kawan saya tunjuk ke tadi, saya WhatsApp dia. Dia cakap dengan saya 11% dia cakap dengan saya. Dia orang dalam lah, dia one of yang ada info lah. Dia cakap dengan saya ada 11, dia kata 11% je daripada ramai-ramai tu. Maksudnya plus mana 15% lah. Data yang mungkin tak official. Maksudnya ejen Melayu sikit sangat. Betul? Kita nampak sebab kita Cik Nazar, kita dalam circle kita. Kan saya kenal Cik Nazar, mungkin kenal Asra, mungkin kenal Ashraf kan. Kita kenal tu circle kita. Sedangkan market ni besar. Bila kita pergi RRP, kita pergi CDP, kita pergi NCC, baru kita tahu, oish, sikitnya ejen kita kan. Saya dah buat RRP dah, alhamdulillah Cik Aziz. Jadi ejen tanah ni patuh syariah, tak tahu patuh syariah lah. Mestilah patuh syariah. Dengan syarat kita tak buat benda-benda yang merapu lah. Maksudnya kita ni segi, apa dia kata tu, akad kita punya kalau segi muamalat, jual beli apa, kita dia boleh lantikan oleh pihak owner. Mungkin kita dia boleh lantikan oleh pihak pembeli. Transaksi jual beli kita tu ada rumah yang diniagakan kan. Ada akad, perjanjian jual beli SNP yang ditandatangani, ada loan agreement. Pihak yang nak bayar kita komisen pun mungkin pihak owner ataupun pihak buyer setuju bayar komisen kepada agensi.
Patutnya kalau sudut pandang saya, insyaAllah memang syariah lah. Okey, ni pergi RP tu berapa orang ada? Berapa orang Melayu, berapa orang yang bukan Melayu kan? Cuci jenazah itu pergi RP 4 orang je Melayu daripada 200 orang. So memang kita jauh ketinggalan sebenarnya. Jauh ketinggalan. Jadi bukan apa, bukan kita nak cakap, kita nak maksudnya kita nak kena bantu lagi. Lebih ramai lagi ejen-ejen Melayu khususnya yang boleh terlibat dalam industri tanah. Apa khabar? Sihat, Peguam Hartanah. Sihat, Alhamdulillah. InsyaAllah esok Fifi jumpa. Jadi memang kerja saya hari jumpa orang, buat coaching, timbulkan kesedaran pada orang supaya berjaya. Tu saya kata saya bawa balik hari Sabtu Ahad itu hari 2 hari dengan satu agensi tanah jemput saya buat strategi planning. Memang less than 5% ejen Melayu daripada tanah itu. Betul. Jadi kita punya peranan kita lah. Bila kita dah jadi ejen tanah, kita nak jadi yang betul-betul yang berkualiti lah. Maksud kan? Cadlin kata dah lah tak ramai. Biarlah yang tak ramai tu. Tapi yang tak ramai tu yang berkualiti. Yang tak ramai tu boleh buat 500, 600, 700 ribu income setahun kan. Tak ramai tak apa. Tapi kita nak meramaikan lagi. Ajak kawan-kawan kita, jom join. Jadi ejen ni peluang besar. Kan kita guide sampai pandai. Peluang besar tak cukup. Kita seorang pun tak cukup. Yang bandinglah kalau transaksi sampai 200 bilion, berapa agaknya komisen dibayar? Mungkin 10 bilion. Dan kalau MACC bulan 9 perlu ambil RRP walaupun belum ada lesen rent lagi. Kalau ambil MACC bulan 9 perlu ke ambil RRP. Dia ikut kita register tu. Kalau saya punya faham ni Peguam Hartanah, kita ikut kita register bila kita dapat kita punya rent. Bulan 9 mungkin kita dapat mungkin bulan 10, bulan 11. Tapi saya tengok kalau saya dapat balik, nanti saya tengok circular yang baru. Ada saya dengar baru-baru ni dia kata yang register bulan 10 dan 11 dapat rent ni dah tak perlu RRP pergi ke tahun depan, tapi kena confirmkan balik. Dia bukan ikut NCC. NCC kita dia tahan setahun, Fifi. Dia setahun dia tahan. Cuma bilakah rent tu kita dapat? Bulan 9 mungkin bulan 10 baru dapat lesen, baru dapat NCC. Bulan 11 baru agaknya baru dapat kita punya rent number tu. Cuma nak kena check balik. Nanti saya check balik. Saya dapatkan info. Nanti next meeting, next kita live saya update balik. Kalau register rent bulan 10 kena pergi RRP tak? Siapa? Sebab RRP 250 bayar. Sebab RRP betul, nanti saya confirmkan dengan kawan saya. Kawan saya ni dia dalam board lah. Nanti saya cuba tanya dia. Last year ambil CC bulan 10 tak perlu buat RRP. Betul. Saya kata bulan 10 dan ke atas tak perlu buat RRP. Dia bukan ikut NCC tu sebenarnya. Dia ikut kita punya rent tu bila. NCC tu dia bertahan setahun. Kita NCC tu pasal bila kita dapat rent. Rent tu dapat bila. Kalau tak salah saya bulan 10, rent bulan Oktober dan ke atas tak payah renew. Nanti saya dapatkan notifikasi tentang pembaruan rent bulan 2004. Dia ada circular dia tu, circular yang keluar tu. Tarikh tamat ten baru rent. Rent bagi setiap puluhan tanah 31 setiap tahun. Apabila pengundian tanah perlu ada CDP sebelum. Nanti saya dapatkan info lengkap. Permohonan prinsipal 1. Cuba kalau dapat rent tax tu nanti cuba tengok bila tamat tempoh dia. Perundian tanah berdaftar dalam BIS dalam 1 Oktober sehingga 31 Oktober mereka akan mendapat rent tax pada tarikh tamat. Betul lah. Kalau ikut sini, kalau macam Fifi, kalau kau dapat rent tax tu Oktober sampai 31 Disember, rent tax tu akan tamat pada 31 Disember 2025. Jadi tak payah pergi RRP dah. Kalau saya tengok PHAM punya info lah, ini info 2023 punya info, dia kata perunding hartanah yang daftar di BIS ni sistem LPPH tu, tempoh 1 Oktober 2023 hingga 31 Disember 2023 mereka akan mendapat rent tax dengan tarikh tamat
31 Disember 2024. So kalau kita bawa ke depan, saya ulang, kalau saya bawa ke depan, okay, tamat tempoh Oktober 2024 hingga 31 Disember 2024, maksudnya tarikh tamat mereka adalah 31 Disember 2025. Fifi macam tu Fifi. Saya tengok tadi bulan 10, 11, 12 maksudnya expiry date akan pergi ke Disember 2025. Jadi tak adalah pergi RRP lagi. Clear ke Fifi? Okay, baik. Itu saya tengok data daripada PHAM lah. Cuma data ni tahun lepas, tapi saya rasa konsep dia sama je. Jadi ialah tak logik lah orang dah pergi bulan 10, 11, 12 tiba-tiba nak pergi lagi RRP kan. Baru je habis. Tu macam Fifi bulan 9, kalau saya dah sign dah permohonan untuk rent tu, saya ingat bulan 10 ataupun bulan 11 akan keluar nombor. Saya rasa bulan ni bulan 10 dah habis, saya rasa bulan 11 akan keluar nombor. So dah tak payahlah nak pergi lagi RRP tu, insyaAllah. Jadi saya tengok, bila saya tengok data tu makin besar, tapi rent ni sebenarnya dia, saya satulah bila saya semang-semang rent yang bagus, saya tengok rent yang income 10,000, 20,000, 30,000 tu, persamaan diorang saya nampak ialah mereka ada jadual kerja satu. Saya cerita tadi dia ada niat yang betul, nombor 2. Nombor 3, saya tengok ialah mereka ni ada listing yang banyak. Cuma dapat physical rent tax tu yang lama sikit. Betul, yang nombor tu dapat bila Hazlin. Saya rasa mesti Hazlin akan dapat rent tax Hazlin tu, saya rasa dapat mungkin bulan 10, 11, 12 kot. Tu yang tak, walaupun bulan 9, tapi rent tax tu dapat mungkin bulan 10, 11, 12. Saya rasa macam tu. Tu rent tax dapat bila? Ingat tak rent tax dapat bila? Saya tengok ejen yang berjaya ni satu je, dia mesti ada listing yang banyak. Kalau tak kisahlah listing tu listing dia sendiri, listing agensi ataupun listing daripada untuk projek marketing, dia mesti ada listing. Saya tak ada jumpa lagi ejen yang tak ada listing betul-betul power, tak ada. Sebab listing ni satu dia ada own listing, kedua COA listing, ketiga listing untuk projek marketing. Kalau kata dia tak ada listing, maksudnya dia tak buat kerja lah tu. Dan saya sepanjang coaching dengan ejen ni sebenarnya, saya tengok satu je. Bukan ejen tu tak bagus. Satu, ejen tu tak buat kerja. Dia tak buat kerja sebenarnya. Dia sembang je sebenarnya. Dia tak buat kerja, satu. Nombor 2, dia buat kerja. Tapi kerja tu kerja yang tak mendatangkan hasil. Kerja tu macam mana nak cari listing? Helmi, macam mana je. Jadi dia memang apa? Dia memang tak ada, dia tak buat kerja lah senang cakap. Satu, dia tak buat kerja. Kedua, dia buat kerja. Tapi kerja yang dia buat tu bukan kerja yang berkualiti. Jadi rent tak boleh macam tu. Jadi rent maksudnya satu, kena ada buat kerja sungguh-sungguh, dan kerja yang kita buat tu kerja yang betul. So saya rasa perlunya ada prinsipal. Kadang-kadang jumpa prinsipal, duduk dengan prinsipal, ataupun duduk dengan senior rent, tanya dia apakah kaedah-kaedah yang dia buat hingga dia berjaya jual rumah. Itu yang penting kita tanyalah. Macam mana nak dapat listing sendiri? Helmi, banyak Helmi, meeting nak dapat listing sendiri ni banyak method. Satu, kalau kita cakap pasal projek marketing, mungkin agensi kita bagi. Kalau kita nak dapat listing COA, kita start bernetworking lah. Satu, dalam agensi ejen baru ni saya cadangkan mula live itu dapat. Betul, buat live pun dapat. Betul Fifi? Nombor 2, dapatkan agensi listing daripada agensi sendiri dulu, kawan-kawan sendiri. Saya bukan apa, saya perasan sekarang ni, bila ejen ni, bila di COA dengan ejen luar suka solicit ejen, suka tarik ejen, jomlah join agensi aku. Sedangkan dia pun baru jadi ejen yang tak tahu apa-apa ni ikut ejen yang baru nak jadi ejen, sudah ni kesian ke ejen tu. Jadi kalau nak ejen nak COA, carilah ejen yang beretika sikitlah. Yang beretika. Kalau tidak nanti duk ajak orang masuk agensi, sudahnya kita melompat A pergi B, C, D, saya dah lalui lama dah. Sudah ni tak jadi apa, buang masa je. Kan nombor 1 saya kata dapat projek marketing. Nombor 2 COA. Cari kawan-kawan dalam agensi dulu cukup. Itu pun saya rasa tak menantangkan dah. Kalau kita dah pengalaman, mungkinlah kita boleh co dengan agensi luar. Untuk saya cadangan baru, co dengan agensi dalam agensi satu. Nombor 3, kita boleh dapat melalui media-media sosial. Contohnya tadi Program Hartanah cakap tadi, dia buat live, dapat listing. Ada orang cakap dia gunakan media sosial, dia buat copywriting dia, mungkin dia buat live, mungkin dia buat sharing, mungkin ada dapat harga listing. Ada juga yang dapat listing daripada mudah, ada juga daripada mudah tu dekat bahagian private tu ada situ boleh katakan owner yang banyak iklankan listing, boleh dapat juga. Banyak method nak dapat listing. Kalau tidak, ejen tak ada kerja. Murad, ni Helmi Murad, dia tak ada kerja ejen ni. Duduk termenung. So saya kata ejen, kalau tak ada buku, kita tak ada buku macam ni, tak ada buku untuk kita menulis,
tak ada jadual kerja, bohongnya. Jadi ejen tanah ni kena ada buku, kena ada jadual kerja. Kalau tak ada jadual kerja, memang ke laut. Bangun-bangun tidur nak buat apa hari ni, memang ke laut lah. Jadi ejen tanah saya kata memang kena ada jadual kerja. Jadual kerja tu akan pandu kita nak buat apa hari tu. Kita nak utilize 9 sampai 5 petang tu betul-betul. Kalau 9 sampai 6 petang betul-betul, masa yang kita guna tu masa yang sebaik mungkin. Kalau saya memang saya utilize lah, sama ada saya check listing, ataupun saya buat analisa listing, ataupun saya pergi jumpa ejen untuk coaching. Kalau saya dah principal, saya memang RA, Registered Estate Agent, saya principal. Jadi kerja saya banyak lah. Esok ada 2 yang datang coaching, yang datang jumpa saya. Pukul 2 satu, pukul 3:30 satu datang coaching dengan saya. Okey lah, coaching lah dengan saya. Jadi saya guide lah apa benda yang nak kena buat. Itu kerja saya, jumpa orang lah. Tadi pun sama, nak balik ambil anak saya sekolah tadi, saya singgah satu rumah buat inspection dekat Jalan Kebun. Dapat rumah satu semi-D kat Jalan Kebun, RM480,000. Owner dah buat renovation semalam. Malam tadi pun lepas maghrib saya pergi rumah dia ambil kunci. Tadi pukul 3 tadi pergi apa, sesuai untuk buat apa, SRN ke KL Kecik. Terpulang. Kalau saya pagi ni, sebab pagi ni energi kita banyak tau Kecik. Energi kita tengah kuat. Energi kita, kalau saya banyak, kalau pagi saya suka buat kerja admin. Saya kalau balik kerja je, saya akan duduk sini. Saya solat 2 kat situ. Itu sebab saya solat tu. Saya solat 2 kat situ. Lepas saya solat, saya akan duduk kat sini. Saya akan duduk kat sini. Saya akan buat kerja. Penat sama macam kerja. Silat-silat lajak sampai tengah malam. Betul Nazar? Itu baru buat kerja ni Nazar. Tu baru dah tengok kau punya update tu close. Tapi berbaloi, cuma masa tu fleksibel. Saya kata 9:1 saya buat admin. Saya 9 sampai 12 lah biasa saya buat admin. Admin maksudnya pagi saya akan buka Zoom, saya ada staff saya lah. Saya akan meeting dengan staff saya, check listing saya semua, iklan dekat mana semua settle. Ataupun saya buat iklan, saya cari listing, saya buat analisa listing. Pagi kerja admin je. Pagi ni ada laptop ni. Buat laptop ni saya on tour lah. Saya tak buat kerja pakai handphone, saya pakai laptop. Pagi saya buka laptop, kerja admin je pagi. Kerja admin. Pukul 12 orang saya bangun, saya dah tak buat kerja admin dah. Maksudnya saya motor coaching. Esok pukul 3, pukul 2 coaching. Lepas Zuhur coaching. Lepas tu pukul 3 suku ada coaching lagi. Saya jumpa dengan ejen. Jadi kalau saya kecil kan, pagi memang saya buat kerja admin saja. Saya tak buat kerja luar. Sebab pagi tu energi saya banyak. Jenazah cakap tadi, dia 9 sampai 5 petang. Saya silap lajak sampai ke malam. Betul. Saya pun malam kadang-kadang, bila balik sembahyang isyak tu, cuba sekarang ni saya dah tutur ni, saya tidur awal lah. Saya tak tidur lewat dah. Pukul 11 saya dah tidur atas katil lah. So kalau orang PM saya pukul 10.30, kadang-kadang saya dah tak tengok handphone lah. Pukul 10.30 tu saya dah biasa kan, saya campak handphone saya jauh sikit. Saya tak nak tengok dah handphone. Kecuali orang call saya, tengoklah siapa call. Kalau anak-anak saya call, saya jawab lah. Jadi selain coaching, apa lagi buat selepas Zuhur je. Kalau saya lepas Zuhur, banyak saya bernetworking je sebenarnya. Kalau saya jumpa orang lepas networking. Jadi ejen hartanah ni kita panggil COI, Center of Influence. Lepas Zuhur ni kebanyakan ni, kalau saya nak buat inspection, saya nak pergi jumpa orang, saya nak pergi jumpa owner, banyak kerja-kerja luar. Petang ni networking dengan saya. Tapi setengah-setengah orang, kalau kata, sebab saya REA, saya Registered Estate Agent ni banyak bernetworking lah, jumpa orang. Tapi masa saya jadi rent pun saya banyak jumpa orang. Memang jadi habit saya berjumpa orang. Petang saya punya live. Ni live lah ni. Pukul 6 live lah. Jadi networking lah. Saya banyak networking. So orang tanya saya, kawan Cik Mat banyak, Cik Mat banyak. Lepas tu baru ni seorang jumpa, Cik Mat keluar rumah CFO, rumah CEO, rumah pengarah jabatan ni, jabatan. Yalah, saya bernetworking. Jadi saya jumpa lebih ramai orang. Jadi kalau saya buat, kadang-kadang bila saya ada program ni program Dr. Azura, program-program jemputan, biasanya saya akan turut serta lah. Kat situlah saya akan apa, orang tanya saya sebagai profesional, saya merupakan seorang registered estate agent lah. Cuma hari ni saya datang untuk berkongsi ilmu. Macam tu lah. Jadi orang tahulah saya ni adalah seorang REA macam tu. Saya banyak bernetworking sebenarnya. Sebab ejen tanah ni bukan ada kerja banyak sangat sebenarnya. Tak ada kerja banyak pun. Kerja banyak tu check listing, analisa. Itu yang kalau kata tiba-tiba tak ada closing, nak kena buat apa. Mula menggelupur lah. Kalau saya dah macam kata 22 hari bulan ni, ada sale berapa. Kalau tak ada sale, menggelupur lah. Saya bulan ni dah ada, alhamdulillah dah ada 7 sale bulan ni.
22 bulan dah ada 7 sale. Jadi saya jadi macam okey, alhamdulillah bulan ni dah 7 dah. Bulan lepas 5 kot, 5. Jadi total saya tengok dah ada 12 sale. So 2 bulan ni saya ada 12 sale dah. Okey, jadi saya dah lega sikit lah. Jadi permanejaan saya untuk 3 bulan 4 bulan ke depan tu alhamdulillah. Cuma kebetulan bulan ni saya close banyaknya ialah loan LPPSA. Banyak sangat LPPSA. Ada satu kes tu gabungan LPPSA dengan Bank Islam. Dia join. Husband nak guna LPPSA, bergabung dengan wife yang kerja, tapi nak pakai joint loan lah. Belah malam busy buat apa? Dulu belah malam saya buat viewing dulu, kecil dulu. Tapi sekarang saya dah tak buat dah. Tapi kalau ejen-ejen baru ni bolehlah buat viewing. Saya malam dah tak ada lah. Saya malam maghrib pergi surau, ataupun kadang maghrib kat rumah, isyak pergi surau, balik isyak. Dan pukul 9, 9.30 tu saya tak buat apa dah. Saya ambil buku, saya mula menulis. Saya menulis. Saya akan nulis lah, esok saya nak buat apa, itu je. Kalau dulu masa saya jadi RN dulu, malam saya masih cari listing. Saya akan WhatsApp malam, saya tak call. Malam saya akan buka mudah, saya akan update semua mudah-mudah saya itu, saya akan transfer ke dalam Excel. Kalau saya tak sempat call sebab iklan ni mudah bertahan 64 hari kan. Jadi sebelum iklan ni mudah ni habis, saya akan ambil, saya akan masuk dulu dalam Excel. Malam saya masuk dulu, esok baru saya call. Dululah. Tapi sekarang malam saya tak buat aktiviti dah. Saya tak larat dah malam. Malam saya banyak buat menulis. Malam saya menulis pasal apa yang saya nak buat esok. Saya cuba review performance saya. Saya banyak buat review je. Lepas tu kat bilik saya tu ada satu whiteboard saya tampal putih. Saya akan tulis balik. Saya saja je tu, padam tulis. Semalam saya release kan. Malam wife saya abang nak buat apa bang? Sebab ada whiteboard saya tu, wife saya pun dia tulis. Saya kata dia, awak tulis ni saya punya whiteboard, boleh dah saya padam? Dia kata boleh bang, saya padam. Saya tulis balik semua saya punya top brand under saya. Oh, saya tuliskan brand A, B. Saya tuliskan semua top brand saya. Sebab saya nak apa-apa, saya nak buat coaching lah. Saya nak call diorang seorang-seorang. Duduk WhatsApp, apa khabar, apa masalah boleh. Ada nak coaching dengan saya online. Kalau offline lah, kalau Zoom lah. Jadi malam pun saya buat aktiviti yang berkaitan dengan kerja tu. Pasal catching, kau kena ada buku untuk tulis. Kena ada buku. So carilah, cuba cari apa 7 Habit jadual ketiga. Cuba tengok apa cerita pasal apa 7 Habit jadual ketiga. Jadi kita tengok apa, kita nak kena ada jadual kerja. Tu je habit. Jadi kena apa, kadang-kadang kita kata sharpen the saw kan. Maksudnya kita nak, macam nak tebang pokok pun kita kena asah kita punya parang dia. Dia tak boleh tebang. Lepas tu bila tebang lama-lama hasil makin kurang. Asah. Mungkin dari segi ilmu, saya pun perlu ilmu. Saya nak coaching orang, tak bolehlah coaching ilmu-ilmu yang biasa-biasa. Saya kena masuk kelas. Saya kena berjumpa orang. Saya jumpa banyak. Saya jumpa company yang nak collect bilion. Saya jumpa top number 1 kerajaan negeri yang number 1, yang top semua ni saya jumpa. Jadi saya boleh tengok cara diorang berfikir, cara diorang berkomunikasi, cara diorang manage jabatan diorang. Jadi benda tu saya cuma ambil. Saya banyak bertanya, saya tak banyak bercakap. Saya banyak bertanya. Sebab apa? Saya nak jadi pelajar, saya bukan nak mengajar. Walaupun saya dipanggil untuk berkongsi ilmu, tapi kalau orang follow saya di F&B tu, orang tahulah saya banyak gunakan game. Saya ada game-game yang saya buat dalam bentuk coaching saya lah. Strategic planning saya pakai game sebenarnya. Jadi saya ambil game saya. Ini antara game-game yang saya guna lah untuk strategic planning. Macam mana nak berlawan, macam mana nak buat. Dan sini ini game. Game ni bukan kosong. Game ni adalah kaedah bagaimana kita nak buat strategic planning menggunakan game. Sebab apa manusia ni, sifat dia, kalau saya tanya dengan Nazar ataupun saya tanya dengan dengan ejen-ejen hartanah yang dah lama ni kan, sebenarnya diorang dah tahu dah. Saya tak boleh nak mengajar diorang dah tahu. Apa yang perlu ialah kita merancang, kita guide apa yang kita nak capai 2021 melalui game. Ini tools, nama dia Medif. Medif ni kita gunakan, kita boleh cabut, kita boleh pasang balik. Kita boleh guna method ni bagaimana kita nak guna metafor untuk guide kita dalam buat strategic planning. So baru ni saya buat dengan satu, kalau orang follow saya buat dengan satu agensi hartanah. Habis program 2 hari semua cakap, Cik Mat,
Now saya tahu lah Cik Mat apa yang saya nak dalam kehidupan saya. Jadi benda tu adalah strategic planning lah. Kita boleh buat SWOT analysis pakai ni, kita boleh buat team building pakai ni, kita boleh buat banyak benda kita boleh guna pakai ni. Ada banyak method lah, ada 12 design. Asalnya ada 12 design campur dekat. Boleh buat 100 benda lah dengan benda ni. Best lah, best. Jadi kat situ sebenarnya saya merangsang tim bagaimana nak membina strategic planning untuk 2025. Sebab apa? Kita bila nak masuk 2025 ni, kita nak masuk dalam keadaan yang kita gegah. Cuma kalau ejen tanah baru sehari kena ada berapa listing? Satu hari satu listing. Saya punya senang je Zewa. Satu hari satu own listing, satu hari satu COA listing. 2 cukup. Boleh tak? Kalau orang boleh ikut saya tu, insya-Allah dalam masa 90 hari dia boleh dapat 10,000 pertama. Satu hari satu listing je. Satu listing, bukan listing tu dah diberi kepercayaan kepada kita, kita dah boleh arrange for inspection, ataupun owner dah share detail dengan kita. Esok saya ada dapat satu listing. Semalam ramai esok ada nak coaching dengan saya, sampai ada 11, ada satu anak saya seorang dapat rent. Saya bagi rent dengan dia, dia belajar kat universiti. Ada duk wah-wah kat kawan-kawan dia yang dia adalah rent. Jadi adalah mak kawan dia call, Assalamualaikum, dia katakan, saya ni mak kawan Hakimi, anak saya nama Hakimi. Saya nak jual rumah, anak saya rent. Anak saya bagi rent lah, sebab saya principal kan, saya bagi anak saya rent. Jadi dia banyak listing dia bagi saya. Dia supply listing untuk saya lah. Jadi dia kata, dia tak telefon saya pun, mak kawan dia, esok di Puchong. Murah je di, apa nama lah, Lily apartment Puchong kot, Lily ke apa lah. 165,000, murah lah, bagi saya boleh jual lah, listing tu boleh jual lah. Saya kata dengan anak saya, kalau bagi listing saya boleh COA. Cuba boleh Cik Zira, satu hari satu own listing, satu hari satu COA listing. So maksudnya kalau kita ada 30 hari, kita ada 30 own listing, 30 COA listing. Dalam masa 90 hari kita ada 9 own listing, 9 COA listing, 90 COA listing. Agak-agak boleh keluar tak? Boleh jual 2 biji tak? Ada 90 listing own listing, 90 COA listing. Agak boleh jual 2 biji tak? 3 biji lah. Boleh jual 3 biji tak? Untuk kita berjaya dapat income 10,000 ke 15,000. Boleh tak Cik Zira? Boleh. Persoalannya ejen, bila kita minta satu hari satu, banyak Cik Mat satu hari satu listing. Tak banyak. Satu hari satu listing je. Dia 9 pagi sampai tadi Nazar cakap 9 pagi sampai 5 petang. Nak cek satu listing je. Kalau itu pun tak boleh buat, maksudnya kita tak buat kerja lah. Cik Mat nak cakap apa? Cakap bila dulu je. Saya pun tak tahu nak cakap apa. Telefon je lah tanya. WhatsApp bila tanya kan. Kalau kena marah, hadap. Kita belajar sesuatu. Kalau silap cakap, kita betulkan cakap kita. Kalau tak faham, kita tanya dengan prinsipal ataupun senior rent kita. Buat je lah. Satu hari satu je lah. Kalau kau boleh buat hari ni, satu hari satu listing, own listing, satu hari COA listing. Internal, jangan cari luar lah. Cari internal je. Kecuali kalau korang kenal saya, boleh lah. Saya banyak je listing. Saya bulan ni kalau ikut betul, saya walaupun saya close 7 biji, 2 je saya jual sendiri. 5 lagi tu semua COA listing. Kalau orang masukkan listing saya tu banyak dah. Berjaya Park dah jual, Teluk Balima Garang dah jual. Mana lagi? Putra Perdana dah jual. Bangi dah jual. Mana baru Bangi. Mana lagi? Adalah dekat atas saya tulis. Banyak lah, dah jual lah. Kalau tengok kalau orang pergi tally, saya tengok dah banyak dah. Orang tanya Cik Mat dah jual banyak, dah jual lah. Cuma ada satu hot listing lagi ni, LEP, Lestari Putra 465 double story. Saya pun dapat semalam pun saya semalam hari Isnin, hari Ahad saya balik daripada team building. Saya buat satu dengan satu agensi luar lah, minta saya buat team building di Batang Kadi. Saya balik, saya singgah rumah kawan saya, LEP 7 single story 370. Tapi saya tak buka pada ejen dulu lah. Bagi saya 2 minggu untuk saya try jual dulu. Kalau tempoh 2 minggu ni tak boleh jual, saya akan buka kat korang lah. Sebab saya rasa listing tu boleh jual. Single story 37, tapi boleh nego sampai 360. Rumah nak kata cantik sangat, tidak lah. Tapi okey sebab owner duduk LEP. So kalau saya dapat jual sebiji LEP, saya bajet bulan 8, bulan 11 ni saya akan jual LEP 2 biji. Lestari Putra 1465 double story, single story
370 boleh 360. Lepas tu Alam Suria 780 Semidi dekat Puncak Alam, boleh jual juga tu. Adalah saya dah listkan 10 listing yang perlu dijual bulan depan. Saya dah listkan ada 10 listing saya nak kena fokus bulan depan. Jadi Zira, bila kita banyak listing Zira, kita boleh fokus. Kita boleh fokus. Ini kalau kita ada 2 listing, kita nak menghadap listing tu je lah. Dia nak kau bilang, ada 2 listing, jumpa bulan ni dengan 2 listing dengan fokus. Sedar-sedar ejen lain yang jual. Ini dengan dia satu tanah dekat section 2, kawan saya punya tanah. Owner nak jual RM95 per square feet. Buyer nak minta dengan nego lah, buyer seminta RM85 per square feet. Buyer minta lebih kurang dalam RM80 per square feet. Tengah duk bincang lah ni, tapi buyer dah minat betul-betul ni. Cuma harga tu agak rendah sikit. Owner bagi 2% je lah commission. Okey je lah. Yalah 800, kau dapat RM850,000 pun kali 2%, kat 17-18,000 juga. Satu tanah, satu rumah tu je dah. Kalau orang nak income RM10,000 sebulan, dah capai dah, insyaAllah. Dengan syarat banyak listing lah. Bila kita banyak listing, banyak kita boleh buat analisa listing. Kalau kita tak banyak listing, apa benda yang kita nak analisa? Maksudnya kita mesti, bila kita analisa, barulah kita boleh start untuk pilih listing mana yang kita nak fokus. Kalau listing tu tak ada, tak boleh lah. Tu lah macam mana nak cari listing factory lot. Kawasan saya banyak factory lot. Factory maksudnya kita kena pergi kawasan tu lah, kita jalan kawasan tu. Factory ni kadang-kadang mungkin kalau dimudah memang tak ada. Kadang dia boleh master listing. Tapi sebenarnya kalau factory listing, pergi je kawasan tu, tengok berapa, tanya orang. Saya pun banyak macam tu lah. Saya pun tak banyak buat factory, tapi saya tahu, saya pernah buat. Jalan, networking, tengok kawasan tu, mungkin ada banner daripada owner. Kita kena fikir macam mana kita nak dapat listing factory tu punya owner. Macam mana kita nak dapat? Apa method yang boleh dapat Helmi? Dia tak ada satu method yang straightforward, tak ada. Kadang-kadang kena fikir luar kotak juga. Kalau saya memang pusing, banyak iklan COA dengan isi lain. Banyak iklan COA. Okey, kalau banyak, okey. Untuk ejen baru, okey Helmi, kita ambil listing orang. Tapi jangan lama-lama sangat. Sebab listing orang ni kita bukan kontrol kita, kontrol dia. Mungkin dia bukan COA dengan kita seorang, mungkin dia COA dengan 10-20 orang rent lain. Kadang-kadang kita baru nak close, baru ni saya close di Berjaya Park. Berjaya tu park tu saya close dengan agensi lain. Bila saya dah close, barulah ejen lah, Cik Mat, saya ada bayar Cik Mat, saya ada bayar, alamak Cik Mat, terlepas lah Cik Mat. Sebab apa? Diorang tak ada kontrol. Dia ada kontrol saya. Sebab tu eksklusif listing saya. Jadi kalau ejen baru ni, bolehlah Helmi dapatkan COA listing daripada kawan-kawan, tapi dalam masa yang sama kena cepat untuk banner listing sendiri. Kena cepatlah banner listing sendiri. Bila kita banner listing sendiri tu, dia membantu kita untuk bawa kita ke next level lah. Itu yang paling penting. Jadi ejen ni kena laju, kalau tidak nanti kita ketinggalan. Sabar Helmi, duduk mana Helmi? Helmi Murad duduk mana tu? Jadi ada soalan nak tanya saya. Lama tak live. Lepas tu bila buat training, bila saya buat training banyak, makan je banyak tu yang mengah tu. Pasir Gudang, Johor. Saya bila buat training ni makan, pagi makan, hari petang. Semalam puasa, barulah badan ni okey sikit. Tadi pun tak makan nasi lagi ni, saya makan ayam ni tadi. Mengah, jadi mengah. Bila makan terlalu banyak jadi mengah. Jogging tidak, jadi mengah. InsyaAllah lah, doa lah, saling berdoa kan. Cukup kot hari ni, insyaAllah esok ada rezeki kita. Esok tak sempat. Esok wife saya pergi ke, ada program di Labuan. Esok petang nak kena ambil dia di Labuan. Nak kena ambil Labuan, ambil di KLIA, nak ambil dia esok. Okay, insyaAllah saya nak buat strategi planning ni. Tak tahu ada the rent yang berminat nak buat strategi planning. Tapi nak kena bayar lah duit hotel apa semua tu. Saya macam nak buat je dengan rent sebenarnya. Tapi nak kena sewa hotel, saya nak kena adjust untuk speaker. Cost lah, cost. Memang cost sikit lah. Tapi minimum cost lah. Tapi power kita buat. Kalau kita boleh buat sehari, pagi sampai petang boleh. Bukan hotel bayar seorang mungkin 100-150 kan. Tapi saya kena jemput Dr. Zura sekali.
Macam nak buat dah strategic planning untuk kumpulkan semua orang-orang, kita buat strategic planning. Tapi nak kena cari tarikh lah, bulan 12 ke boleh kot. Nanti saya cuba tarik. Kau dapat 20 orang pun cantik sebenarnya. Strategic planning pun okey lah. Dapat 20, tak payah ramai-ramai. Dapat 20 orang pun sebenarnya dah seronok. Tapi kau dapat bermalam tu lagi lah seronok. Tapi bermalam ni komitmen masa lah pula. Sebab so menarik Nazar betul. Nanti saya ajar lah Nazar. Tapi kena ada modal lah. Memang kena ada modal. Strategic planning ni memang kena ada modal. Tapi best, bila kita masuk 2025 dengan ada planning, lebih menarik daripada masuk 2025 macam kita berada di 2024. Tak ada apa, tak ada yang special pun. Sama, kita jalan kan, tak best. Jadi bila masuk 2025 ni, kita nak masuk tu, nak energy je lain Nazar, Hazlin. Network kita lain, cara berfikir lain, cara kita bina matlamat lain, cara kita nak bertindak lain. Oh best betul lah. Doa lah, doa. Saya nantilah Dr. Azura masuk, saya bincang ada lah tarikh. Kalau ada tarikh mungkin saya nak lock lah tarikh kot. Tapi kena buat weekdays. Kalau weekend hotel mahal dan selalunya penuh. Dia tak boleh buat kat office, tak best. Kena buat kat hotel juga. Hotel lah banyak. Hotel yang sederhana murah ni banyak. Macam Mardiah Hotel ke, hotel apa tu dekat stesen 1920 Shah Alam tu. Banyak-banyak hotel. Cuba cari lah nanti. InsyaAllah, all the best. Ada rezeki jumpa lagi. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, Asra on, insyaAllah. Doa lah, kita kena cek participant lah. Kita cek participant. Kita kumpul, dapat 20 orang pun cukup. Tak payah ramai-ramai, 20 orang pun cukup dah. Tapi kos tu lah, ada kos lah. Tapi berbaloi lah. Berbaloi nanti Asra. Nanti saya cuba bincang dengan Dr. Azura. Okay. Nanti saya update dalam grup sembang kita insyaAllah.